الحياة لا زري. Latar belakang perjanjian Hudaybiyah. Nama Hudaybiyah berasal daripada sebuah telaga yang terletak kira-kira 22 km daripada barat raya kota Mekah yang dikenali sebagai asli Shumaihi. Peristiwa ini berlaku pada bulan Zulkaidah tahun 6 Hijrah. Pihak yang terlibat dalam perjanjian Hudaybiyah ini adalah Rasulullah, para sahabat dan kaum musyrikin Quraisy. Peristiwa ini terjadi atas dasar faktor kaum musyrikin yang menghalang rombongan Rasulullah untuk menuju ke Mekah bagi menunaikan ibadah umrah. Ketika itu, tentera seramai 8,000 orang yang diketuai oleh Abu Sufyan berkhemah di sebuah kawasan lapang yang tidak jauh daripada Hudaybiyah kerana mereka tidak mahu Nabi dan rombongan melintasi kawasan tersebut. Sekiranya hal tersebut tetap berlaku, mereka akan menyerang habis-habisan. Mereka telah berjanji kepada Tuhan-Tuhan sekalian Kaabah akan menghalang Nabi dan rombongannya daripada menjejaki kota Mekah. Berikut adalah kronologi perjanjian Hudaybiyah. Pada satu hari, Rasulullah pernah bermimpi memasuki Masjidil Haram dan menunaikan umrah. Pada tahun 6 Hijrah, Nabi telah bertolak ke Mekah bersama 1,400 sahabat. Kemudian baginda dan sahabat berhenti di Zulhulaifah untuk berniat umrah. Mereka juga membawa binatang korban untuk menzahirkan niat melaksanakan umrah. Kedatangan rombongan Rasulullah diketahui musyrikin Mekah dan mereka tidak dibenarkan masuk. Mereka dihalangi Khalid Al-Walid dan 200 tentera di Hura Al-Ghanim. Disebabkan itu, baginda dan para rombongan melalui jalan lain untuk berhenti di Hudaybiyah. Baginda dikunjungi Budai bin Warga, iaitu perantara Rasulullah dengan Quraisy Mekah. Pihak Quraisy memutuskan Al-Hulais bin Al-Khamah dan Urai bin Masum untuk memastikan niat rombongan. Mereka berjaya meyakinkan kedatangan Rasulullah dan para sahabat untuk menunaikan umrah. Rasulullah SAW memutuskan Saidina Uthman untuk berunding, namun Saidina Uthman telah ditahan beberapa hari sehingga tersebarnya berita kematiannya. Para sahabat membuat bai'ah untuk mengikat janji dan taat setia. Mereka menghantar Suhaib bin Amr untuk berunding dengan Rasulullah dan akhirnya termenterailah perjanjian Hudaybiyah. Selain itu, syarat-syarat perjanjian Hudaybiyah ialah orang Islam perlu pulang ke Madinah tanpa memasuki Mekah pada tahun ini. Pada tahun hadapan, barulah mereka dibenarkan memasuki Mekah. Manakala orang Quraisy perlu mengosongkan Kaabah bagi memudahkan orang Islam mengerjakan tawaf. Syarat kedua ialah orang Quraisy tidak menegah orang Islam masuk ke Mekah pada tahun hadapan walau dalam apa bentuk tegahan pun. Syarat ketiga, mereka hanya dibenarkan berada di Mekah selama 3 hari. Mereka perlu segera meninggalkan Mekah selepas cukup tempoh 3 hari itu. Syarat keempat, Nabi Muhammad SAW perlu memulangkan semula pihak Quraisy sesiapa yang datang kepada beliau selepas perjanjian itu ditandatangani. Ini apabila orang yang datang itu tidak mendapat izin daripada keluarganya. Syarat yang terakhir ialah sekiranya kabilah-kabilah yang bersekutu dimusuhi, pihak yang berkaitan kabilah-kabilah itu turut dimusuhi. Tindakan pemusuhan ini menyebabkan perjanjian terbatal. Seterusnya, kita pergi kepada isi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini dinamakan Hudaybiyah kerana ianya berlaku pada bulan Zulkaidah bersamaan dengan 6 Hijrah. Antara isi perjanjian Hudaybiyah adalah yang pertama, umat Islam tidak dibenarkan untuk menunaikan umrah pada tahun tersebut. Namun, mereka boleh menunaikan umrah pada tahun hadapannya tanpa membawa senjata dan hanya boleh menetap selama 3 hari. Yang kedua adalah gencatan senjata selama 10 tahun, iaitu mereka tidak dibenarkan untuk berperang. Yang ketiga adalah orang Islam perlulah memulangkan orang Quraisy yang lari kepada pihak Islam walaupun mereka telah memeluk Islam. Namun sebaliknya, orang Islam yang masuk ke Mekah tidak akan dipulangkan. Dan yang terakhir sekali adalah pihak musyrikin Mekah dan Islam Madinah boleh membuat perjanjian dengan sesiapa sahaja yang mereka sukai. Hukum fiqh sepanjang perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, Rasulullah SAW berniat umrah di bulan-bulan haji dan baginda pergi di bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Yang kedua, ihram untuk umrah dilaksanakan di miqat adalah lebih utama seperti ihram untuk haji. Yang ketiga, sesiapa sahaja dibenarkan memberi nama pada tunggangan dan sejenisnya.
Yang keempat, seorang pemimpin wajar terlebih dahulu meminta perdamaian daripada musuh jika dia merasakan ada manfaat yang lebih besar untuk umat Islam. Yang kelima, sikap sombong dan bongkak dalam peperangan bukanlah sesuatu yang tercela kerana bukan kebiasaan Mughirah bin Syu'bah berdiri lebih tinggi dari kepada Rasulullah SAW. Yang keenam adalah dinasihatkan untuk bersikap optimis. Apabila suhal datang, baginda berkata, semoga segala urusanmu dipermudahkan. Yang ketujuh, boleh mengqada salat jika tertidur. Ada satu kisah dalam perjalanan pulang ke Madinah, kaum muslimin tertidur sehingga waktu salat subuh berlalu. Mereka bangun ketika hari sudah agak siang. Bahkan, Bilal yang ditugaskan berjaga pun sudah tertidur. Mereka akhirnya terpaksa salat subuh di luar waktunya, dan itulah yang harus dilakukan jika seseorang ketiduran atau lupa. Dia harus solat ketika sedar atau ingat. Yang ke-8, perintah mutlak bererti arahan yang harus dilakukan dengan segera. Jika tidak demikian, maka tidaklah baginda marah kerana kelewatan mereka dalam melaksanakan perintah baginda. Seterusnya, kesan penyebaran Hudaibiyah. Kesan pertama adalah penyebaran agama Islam tanpa gangguan. Gencatan senjata selama 10 tahun memberi peluang kepada umat Islam menyebarkan Islam dengan bebas dan meluas tanpa takut ancaman Quraisy dan sekutunya. Kesan kedua adalah kebebasan menunaikan haji. Umat Islam mendapat jaminan keselamatan dan kebebasan menunaikan ibadah di Mekah. Kesan ketiga adalah pertambahan bilangan umat Islam. Kebebasan kepada kabilah Arab untuk menyatakan sokongan secara terang-terangan kepada umat Islam. Manakala sebelum ini, mereka takut akan ancaman Quraisy. Kesan keempat adalah kedamaian dan ketenteraan kedua belah pihak. Perjanjian Hudaibiyah dapat mengurangkan ketegangan antara umat Islam dan orang musyrikin. Oleh itu, masyarakat Muslim dan musyrikin aman selama 10 tahun. Kesan yang terakhir adalah dapat menghindari konflik yang merugikan. Kedamaian yang dihasilkan dari Hudaibiyah dapat menghindarkan umat Islam dari pertumpahan darah. Antara hikmah perjanjian Hudaibiyah adalah yang pertama, berkembangnya syiar Islam, baik melalui dakwah maupun terhadap perubahan sikap seseorang individu terhadap agama Islam. Yang kedua, kehidupan masyarakat aman dan damai dengan menjadikan wilayah tersebut aman daripada konflik bersenjata. Yang ketiga, pengiktirafan Rasulullah dan negara Islam di Madinah. Meskipun terlihat sebagai kesepakatan yang merugikan pada awalnya, namun perjanjian ini membawa kepada kemenangan yang strategik. Yang keempat, membuka jalan kepada pembebasan Mekah daripada musyrikin Quraisy dengan menunjukkan kemampuan diplomasi dalam menyelesaikan konflik. Dan akhir sekali, orang Islam membuat perhubungan dengan kabilah Arab yang lain dengan mengurangkan ketegangan dan memberi kerjasama yang baik.